Start dari sini. Sembilan empat satu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pergi kepada 944 terus kepada makna dia. Nabi SAW bersabda kepada Abu Zar, engkau akan teruji dengan bala sepeninggalanku. Abu Zar bertanya, kerana Allah? Jawab Nabi SAW, kerana Allah, kerana menegakkan hukum Allah. Abu Zar berkata, selamat datang hukum Allah. Nabi SAW bersabda, maka taatlah engkau dan dengarlah, yakni jangan mengada-ngadakan perlawanan, meskipun kamu sembahyang di belakang hamba yang hitam. Maka ketika Nabi SAW telah meninggal dan terangkat Abu Bakar sebagai khalifah, Abu Zar dipanggil. Maka ketika datang dijabat tangan dan menangis. Lalu Abu Bakar berkata, saya telah mendengar sabda Nabi SAW mengenai dirimu, maka saya berlindung kepada Allah, jangan sampai saya yang menguji kamu, atau kerana saya atau masaku ini. Jadi Nabi SAW dia cakap pada Abu Zar, engkau akan diuji. Bila aku mati, engkau akan diuji. Ini Nabi beritahu kepada Abu Zar, engkau akan diuji. Uji pasal apa? Pasal kamu menegakkan hukum Allah, kamu mengajak orang kepada Islam. Maka kerana kamu punya perbuatan itu, ajak orang pada Islam, nak suruh orang tegakkan hukum Islam ke apa benda, maka kamu akan diuji. Sama ada diuji macam Nabi itu sendiri dan juga macam Nabi-Nabi sebelum ini. Diuji, dipukul, nak dibunuh ke, diuji dengan kata nista. Kata nista macam mana? Nabi orang apa ni, dalam Quran pun ada sebut illa sihrun mubin. Maknanya ini memang tukang sihir. Jumpa orang je, asal jumpa orang je, orang ikut dia, mesti sihir. Lepas tu Majnun, orang kata ke Nabi gila. Semuanya ujian itu, kalau tak tahan jiwa, maka jiwa akan rasa sempit dada. Jiwa akan rasa tension. Saya nak lari sikit, nak cerita tentang tension. Kemarin dululah pergi ke Terengganu, jumpa kawan, ada hal sikit. Dia cerita tentang dia punya masalah rumah tangga dia lah. Jadi ringkas cerita je, ringkas cerita. Isteri minta cerai. Dia tak nak. Isteri pergi juga pergi jumpa mahkamah, nak minta pasal apa benda. Oleh kerana tak ada sebab yang kuat, maka akhir sekali 2 tahun rasanya. 2 tahun ke 3 tahun. Dia main dengan mahkamah. Jadi mahkamah ni nampak isteri nak sangat, dia pun lepas lah. Tapi dia kata bila lepas, dia kata Ana tak apa lagi, dia kata. Tapi bila kawan-kawan duk kata Ana ni kenapa lepaskan isteri, cerai isteri apa benda, dia jadi tension, dia kata. Bila tension, dia kata Ana berdoa. Ana berdoa minta Tuhan, terpulang pada Tuhan lah. Dia tak sebut apa kes. Dan kes ni saya tahu sebenarnya dia masalah ni sampai isteri dia kena didera, dipukul oleh suami baru, saya tahu itu kes. Tapi cara mendalam tu saya tak tahu. Baru semalam, kemarin dulu baru saya tahu. Dicerita daripada A sampai Z. Sebab pada pandangan saya, bila dengar cerita isteri dia dizalimi dan juga didera oleh suami yang baru, saya kata ini mesti pembalasan Tuhan. Sebab isteri dia orang yang tahu, tak patut dia minta cerai. Kalau orang yang jenis haprak ni, jenis tak mengaji agama ke apa benda ni, tak apa, ni tahu mengaji agama.
minta cerai tanpa sebab, ya. Saya kata mesti kerana Allah Ta'ala bagi pembalasan dalam dunia ni lagi. Jadi dia cerita dia tu, bila dia kata dia berdoa tu, saya kata memang salah sangkaan saya. Yang kedua, ayah dia tu, ayah kepada kawan saya lelaki ni, adalah guru kepada perempuan tu, guru agama, ya, guru agama. Maknanya perempuan tu menikah dengan anak tok guru dia lah. Tok guru dia tu apa tu, mentua dia. Ayah Hana bila bercerai tu, ayah Hana cakap, ayah Hana ni tok guru dia, dia kata. Itu Hana tak tahu, baru tahu kemarin dulu. Dia kata enti telah melarikan diri daripada rahmat Allah. Dia kata bila ayah Hana cakap lagu tu, dia kata masa dah dalam perpisah tu, Hana pun naik bulu roma, dia kata. Dia berasa ini memang hidup. Dan memang lepas pada tu hidung patah, jari patah. Sebab suami yang baru tu kaya, satu orang kaya, ya, orang bergelar lagi lah, ya. Tapi maknanya tak tahu dia jadi macam mana, kena pukul sentiasa dan hidup dia tertekan sampai dia terpisah dengan anak dia 3 orang, ya. Baik, itu nak cerita sedikit lah, nak cerita tension, ya. Jadi Nabi ni sepatutnya tension lah. Orang kata dia dia ni gilanya, kemudian orang kata dia ni tukang sihir dan sebagainya. Jadi Abu Zar ni, Nabi kata pada Abu Zar, kamu akan diuji, ya, akan diuji kerana kamu nak buat Islam, ajak orang pada Islam, ya. Baik, tapi lepas aku mati. Jadi lepas mati, maka dikata di situ apa dia, terangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Jadi Abu Bakar naik, ya, sebagai khalifah. Bila Abu Bakar naik sebagai khalifah, Abu Zar dipanggil. Maknanya benda ni Nabi beritahu pada Abu Bakar, seolah-olah begitu, ya. Beritahu Abu Bakar, Abu Zar ni begini, ya. Baik, Abu Bakar panggil, dan bila berjabat tangan 2 orang ni, Abu Bakar dengan Abu Zar menangis, ya. Pakak menangis belaka. Dan Abu Bakar kata, mudah-mudahan aku tak nak masa aku jadi khalifah ni, aku tak nak ujian tu mari masa aku, ya. Ujian Allah Ta'ala pada engkau tu datang pada masa aku, ya. Biar datang pada orang lain lepas pada biar benda tu berlaku selepas aku. Selepas Umar siapa dia? Selepas Abu Bakar, Umar. Jadi sebab tu Abu Bakar kata, saya dengar Nabi cerita tentang dirimu, maka saya berlindung kepada Allah, jangan sampai saya yang menguji kamu, ya. Saya tak nak saya yang uji kamu, ya. Dan ataupun kerana saya atau di masa aku, ya. Kalau bukan aku yang uji engkau, sebab Nabi kata lepas dia mati sekarang ni akulah sebagai khalifah. Jadi aku tak nak aku yang menguji engkau ataupun masa zaman aku, masa aku hidup, ya. Baik, jadi itu maknanya sebahagian daripada dia panjang, ya. Jadi saya nak campur-campur sikit dengan cerita Abu Zar ni. Yang saya janjikan dia, Abu Zar ni, satu ketika ada satu orang lelaki ni, dia singgah satu tempat di satu kebun, area kebun, dan dia letih, dia tidur, dia singgah dengan kuda dia. Bukan kuda lelaki tadi lah. Bila dia tidur, kuda ni pula dia tak ingat nak ikat. Maka kuda ni pun pergi berjalan, kata pergi kacau tanaman, ya, tanaman orang, macam kita lembu lah, dia kacau, ya. Habis rosak. Bila rosak ni, tukang kebun ini dia mari tengok, tanaman dia habis, ya. Cari ini mesti binatang ni, sana kuda lah, cari, jumpalah kuda, ya. Bila jumpa kuda, dia pun terus bunuh kuda tersebut. Habislah cerita. Kuda tu mati, ya. Kuda si pemuda. Pemuda ni pula bangun-bangun, tengok-tengok kuda dia tak ada. Cari punya cari, jumpalah kuda dia, tengok kuda dia dah mati dah. Dan nampak kesan dibunuh oleh orang dengan parangnya, apa benda, pedang ke. Maka dia cari siapa yang bunuh, ya. Jumpalah tukang pemilik kebun, ya. Pemilik kebun tu jumpa, bertengkar, maka pemuda tadi pun bunuh pemilik kebun tersebut. Setelah sah dan dia yakin ini dia punya orang yang bunuh kudaku. Bila berlaku begitu, riuh kampung, ya. Riuh kampung, maka akhir sekali dibawa kepada raja,
bicara punya bicara, pemilih pemuda tadi dijatuhkan hukuman bunuh, kena pancung. Ya. Baik, bila kena pancung, pemuda tadi rayulah supaya jangan dijatuhkan hukuman. Sebab dia bunuh tu pun sebab kuda tu yang kacau. Pemilik kebun tu yang bunuh kuda dia. Kan? Kalaupun kerana kuda tu kacau kebun dia, maknanya ringankan sikit. Maknanya hakim menjatuhkan hukuman bunuh juga. Cuma dia kata, kalau gitu saya nak balik. Nak balik sekejap aja. Lepas tu saya mari semula. Ya, untuk dipancung kepala. Maka raja ni pun tanya wali. Wali ni anak kepada si mati tadi. Tukang pemilik kebun. Boleh ke tak? Wali dia kata tak boleh. Ya. Wali dia kata tak boleh, maknanya tak dibenarkan balik ke rumah. Maka nak dijatuhkan hukuman. Bila nak dijatuhkan hukuman, tiba-tiba Abu Zar mari. Ya. Bila Abu Zar mari ni, ditanya apa cerita, duduk riuh apa benda, ceritalah orang ni nak dijatuhkan hukuman, cuma diminta nak balik sekejap rumah dia. Kan? Tapi maknanya tidak dibenarkan oleh wali. Maka Abu Zar pun kata ginilah, benarkan dia balik dan saya menjadi penebus dia. Andai kata dia tak mari semula, dia lari ke cabut lagi, maka saya rela untuk dipancung. Ini kehebatan Abu Zar, ya. Baik. Tanya wali, anak dia, macam mana boleh? Dia kata boleh, kalau ada tukang ganti. Kan? Maknanya bagi pihak wali ni, dia kira nak puas hati dia. Ayah aku mati, dia yang bunuh. Dan sekarang dah dijatuhkan hukuman bunuh, tiba-tiba dia nak balik pula. Balik tu entah cerita dia betul ke tak tahu. Entah dia nak cabut lagi tak tahu. Okay, sekarang kalau dah ada pengganti, saya puas hati, ya. Kan? Nak balik-balik, tak apalah, saya benarkan. Budak ni pun balik, pemuda balik. Balik-balik. Bagi time pukul 5 petang. Tak balik-balik. Ya, maka pada masa itu raja pun siap untuk pancung Abu Zar. Ya, bila dah siap apa semua, tengah bersedia tu, tiba-tiba budak tu sampai dengan termengah-mengah. Termengah-mengah sampai, budak pemuda tadi, dia kata minta maaf, dia kata saya terlambat kerana kuda saya ada sedikit masalah. Dia mari dengan kuda lain lah. Baik. Cuma dia ceritalah, sebenarnya saya balik, dia kata, kerana saya adalah penjaga harta anak yatim. Ya. Saya balik selesaikan segala-galanya, saya serah duitnya apa benda semua kepada orang lain supaya jaga anak yatim. Ya. Dengan sebab tu saya balik, bukan kerana saya nak lari. Jadi sekarang ni saya bersedia untuk dipancung. Ya. Maka terlepaslah Abu Zar. Ya. Baik. Tetapi kesan daripada apa yang dilakukan oleh Abu Zar ini, dan juga kesan dia hasil daripada itu, maknanya tahulah cerita pemuda ni rupa-rupanya jaga manusia yang Allah Ta'ala sayang, anak yatim. Ya. Kalau tidak, tak tahu. Ya. Maka bila didengar oleh wali tadi, maka wali pun jumpa raja, dia kata, tuanku, kalau macam ni, maka saya sebagai wali wakil kepada adik-beradik yang lain, saya memaafkan dia dan janganlah dia dihukum gantung. Dihukum pancung. Jadi itu maknanya antara beberapa peribadi Abu Zar. Dia fikir dia nak menyelamatkan orang. Ya. Biar dia susah tak apa. Ya. Tetapi tawakal dia cukup tinggi kepada Allah Ta'ala. Jadi alhamdulillah akhirnya dia terselamat daripada hukum pancung dan pemuda tadi pun selamat. Ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna wa li jami'il muslimina wal muslimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una. Sallallahu alaihi wasallam. So far from you,